Walaupun kita mempunyai kumpulan-kumpulan sekolah-sekolah yang cemerlang, tetapi secara keseluruhannya murid-murid di Kota Belud ini, baik di sekolah menengah maupun di sekolah rendah, masih lagi perlu mencari jalan untuk memperbaiki, meninggikan lagi kebarangkalian mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Saya bagi tahu tuan-tuan satu pengalaman saya semasa di universiti dahulu. Di universiti saya dulu di Amerika saya pergi, saya datang dalam kumpulan yang kecil. Ada lebih kurang 6 orang kami datang. Dalam 6 orang ini adik-adik, 5 orang adalah perempuan, saya seorang lelaki. 5 orang ini, mereka ini datang dari merata tempat daripada seluruh negara, pergi ke Amerika untuk menimba ilmu, tinggal di rumah secara berkumpulan. Selepas sembahyang subuh, mereka akan memasak sarapan pagi. Sarapan mereka ialah nasi lemak, sama juga apa yang mereka buat di kampung mereka sebelum mereka pergi ke Amerika. Selepas makan, berbaris pergi ke tempat penghentian bas untuk menaiki bas ke universiti. Naik bas di Amerika tidak perlu cakap good morning apa semua, masukkan duit dalam kotak di sana lepas itu duduk. Tidak perlu ada interaksi di antara kita dengan penumpang-penumpang ataupun konduktor bas. Maka dia duduk, dia diam sampai ke universiti, masuk ke dalam kelas yang sebesar dewan ini. Bagaimana ada interaksi? Dia tidak berinteraksi langsung dengan profesornya. Keluar daripada kelas, ambil nota di sana, tidak bercakap langsung, masuk ke library atau perpustakaan pun tidak mempunyai apa-apa komunikasi dengan orang luar. Makan tengah hari, tidak mau pergi ke kantin, buka tapau yang mereka buat pagi tadi, nasi lemak. Lepas itu petang masuk kelas semula, lepas itu balik ke rumah mereka pada sebelah petang. Setiap hari mereka menggunakan sistem ini, datang dan pergi seolah-olah mereka hanya mengejar ilmu. Akhirnya mereka mendapat ijazah. Ijazah kehormat, segulung ijazah 5 tahun. Selepas itu balik ke Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak menjadi aset kepada umat kita kerana mereka hanya mendapat segulung ijazah, tetapi mereka tidak mempunyai apa-apa kelebihan selain daripada segulung ijazah. Malah mereka tidak dapat menguasai bahasa Inggeris walaupun duduk di Amerika selama 5 tahun. Masuk kelas, keluar kelas, ambil nota dan sebagainya, tetapi mereka tidak dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Apabila mereka sampai ke Malaysia, akhirnya mereka hanyalah sebahagian daripada statistik graduan yang tidak dapat mencari pekerjaan. Apa yang saya katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan ini adalah merupakan satu nasihat agar adik-adik perlu menyiapkan diri bukan saja dari segi ilmu, tetapi dari segi soft skill ataupun skill-skill insaniah. Boleh bertutur dengan lancar bukan saja dalam bahasa ibunda kita, tetapi dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, apa sahaja bahasa yang kita pelajari, supaya kita boleh berinteraksi dengan baik. Kita tidak boleh hanya memiliki sebidang segulung ijazah, tetapi tidak tahu apa yang berlaku di dunia sana, tidak tahu tentang pengetahuan tidak tahu tentang sejarah yang dunia dan sebagainya. Semua ini memerlukan satu anjakan baru dalam pendidikan yang kita terima. Dan itu sebabnya saya amat mengalu-alukan banyak program-program yang telah diberikan oleh kerajaan melalui Kementerian Pelajaran. Sebenarnya tuan-tuan, tidak ada satu negara di dunia ini yang memberi peluang kepada rakyatnya mendapat pendidikan
asas selain daripada negara Malaysia. Tidak ada. Tidak ada sebab kenapa orang Bumiputra, orang Islam di daerah Kota Belud ini tidak boleh mendapat pendidikan yang sewajarnya dan tidak boleh excel ataupun maju dalam bidang pendidikan. Kalau kita menjadikan kemiskinan sebagai asas atau sebab kenapa kita tidak boleh mendapat pendidikan, sayalah orang yang paling marah kalau itulah sebabnya. Sebab negara kita, kerajaan Barisan Nasional ini, kerajaan kita ini menyediakan berbagai-bagai bentuk bantuan. Tidak ada lagi dalam dunia ini kerajaan bagi duit untuk anak anda berada di dalam sekolah. Ya tuan saya, kita bagi wang, kumpulan wang amanah pelajar miskin. Kita bagi lagi duit kepada ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka yang miskin ini ke sekolah. Belum ada lagi negara yang sebaik negara Malaysia ini. Kalau tidak ada baju, kita bagi baju. Tidak ada buku, kita bagi buku. Segalanya berada di depan kita. Cuma yang belum ada, kadang-kadang yang memerlukan pendekatan baru, ialah keinsafan dan juga keikhlasan kita untuk menimba ilmu. Sebab itulah, kalau kita rasa sebagai ibu dan bapa kita telah gagal ataupun tidak mempunyai ilmu yang cukup kuat, yang cukup banyak kerana masalah kemiskinan dahulu, kita harus menebus kesilapan kita ini. Kita tebus kesilapan kita ini dengan berkorban apa sahaja buat anak-anak kita, supaya mereka mendapat pendidikan yang tinggi dan mengeluarkan kita daripada lingkaran kemiskinan yang membelungi kita pada masa ini. Sebab itulah, marilah kita sebagai ibu bapa menjalankan peranan kita dengan penuh tanggungjawab. Kita bentuk anak-anak kita dengan memperkasakan mereka dengan ilmu, supaya bila besar nanti mereka akan menjadi insan yang berkualiti, insan yang mampu berbuat sesuatu yang boleh dibanggakan, bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk keluarga, agama, bangsa dan negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW itu, maka jelas kepada kita betapa hebat dan bijaknya Nabi bertindak dan mengatur perancangan. Tindakan Rasulullah tidak didorong oleh nafsu dan perasaan, tetapi lebih kepada kebijaksanaan akal pikiran. Apabila dia melangkah satu langkah ke belakang, sebenarnya Rasulullah melangkah dua langkah ke hadapan, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak cabaran, terutamanya kepada generasi muda yang ada di depan saya ini. Sementara saya berucap di sini, saya melihat ada adik-adik yang memegang handphone, yang menghantar SMS, yang menghantar MMS, yang melayari internet melalui handphone adik-adik itu. Tetapi handphone inilah, kalau kita gunakan dengan baik, teknologi ini boleh mengangkat martabat adik sebagai ilmuwan yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Tetapi pada masa yang sama juga, kalau kita salah guna teknologi ini, menghantar fitnah, tuduhan, gosip, melayari laman-laman web yang tidak sepatutnya kita layari, teknologi ini akan menghancurkan peradaban tamadun umat Islam. Sebab itu, tekanan yang ada kepada adik-adik sekarang ini, sebenarnya saya bersimpati dengan generasi yang akan datang. Kalau dulu kita hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, alhamdulillah, tidak begitu banyak cabaran-cabaran yang menghantui kita. Generasi mbok-mbok tidak, beliau-beliau tidak. Tapi tegak itu, mereka ini, generasi muda ini, saya bersimpati kerana terlalu banyak cabaran yang ada di depan adik-adik. Cabaran dunia tanpa sempadan, perdagangan elektronik, era digital,
kuasa ekonomi, kuasa teknologi, semua ini memerlukan adik-adik lebih peka kepada perubahan persekitaran dunia dan persekitaran kampung dan negeri kita. Sebab itulah saya berharap dengan adanya program seperti Mahal Hijrah ini, dengan tema Menjana Ummah Gemilang ini, kita dapat mendapat iktibar daripada hijrah ini, supaya ia membuatkan kita lebih sedar, lebih insaf untuk menjana gemilang.